DTV KPM. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan DTV KPM bagi sukses SPM 2022 Pecotan bersama saya Syafiqah Farahin. Dan untuk 1 jam ini kita akan mengulang kaji dan melatih teknik-teknik menjawab soalan kerana ini adalah mata pelajaran yang sangat penting iaitu sejarah di mana wajib lulus bagi SPM. Jadilah inilah masa untuk anda betul-betul ulang kaji supaya lulus dan juga insya-Allah cemerlang. Jadi sebelum kita mulakan, jom kita saksikan terlebih dahulu profil guru kita pada hari ini. Itulah dia cikgu kita pada hari ini iaitu guru sejarah kita iaitu Cikgu Azhari. Cikgu, apa khabar? Ya, khabar baik Syafiqah. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, semat cikgu kita pada hari ini berbaju Melayu warna biru. Tapi sebelum kita teruskan Cikgu, ingin saya memperkenalkan juga juru bahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hayati dari SK Pendidikan Khas Taiping Perak. Cikgu Yati, apa khabar? Okey, terbaik. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Azhari, sebelum kita mulakan, apakah yang kita perlu beri fokus kepada sejarah kertas 1 terlebih dahulu Cikgu? Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Syafiqah. Untuk kertas 1, beberapa perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini Syafiqah. Ya Cikgu. Berkaitan tentang format. Dan kita akan membincangkan juga bagaimana untuk menjawab soalan kertas 1 dalam jangka masa yang kita dah nak dekat SPM. Betul, pecutan Cikgu. Ya, jangka masa yang sangat pendek. Okey Cikgu, jom kita mulakan Cikgu. Okey, terima kasih Syafiqah. Perkara yang pertama, sebelum kita membincangkan apa-apa perkara, saya nak calon ingat kembali tarikh dan jadual pentaksiran bagi SPM, terutama sekali bagi mata pelajaran sejarah. Okey, mengikut jadual ini, kita ada sejarah untuk kertas 1. Kita akan laksanakan pada 23 Februari pada hari Khamis jam 8.15 pagi sehingga 9.15 pagi. Dan untuk sejarah kertas 2, kita akan laksanakan juga pada hari yang sama pada jam 10.30 pagi. Dan saya nak juga calon-calon di rumah ingat juga sejarah adalah mata pelajaran wajib lulus. Nak tak nak Syafiqah, ya, Cikgu, mereka kena elakkan gagal. Ya, betul. Untuk dapatkan sijil. Jadi perlu beri fokuslah pada hari ini ya. Murid-murid semua sediakan pen dan pensel anda untuk catat nota dan segala tips yang Cikgu Azhari akan kongsikan. Cikgu. Okey, terima kasih. Dan ini adalah format pentaksiran bagi kertas 1241, minta maaf, 1249 Palang 1 Sejarah SPM 2022. Untuk kali yang kedua, format yang baru ini kita laksanakan. Okey, dan seperti mana yang terpapar di sini, kertas 1 adalah sebuah ujian bertulis dan akan membincangkan dan kita akan menyoal soalan-soalan aneka pilihan. Tak banyak Syafiqah, 40 soalan je. 40 sahaja, tak banyak. Okay. Dalam masa 1 jam. Dan kita akan menyoal calon-calon SPM dari pelbagai sudut. Okay, kita nak tahu calon ini ingat atau tidak fakta, dia faham atau tidak, ataupun dia boleh menganalisis atau tidak apa yang mereka telah belajar selama 2 tahun ni Syafiqah. Okay. Dan seterusnya, ini yang saya bagi tahu tadi, ini adalah soalan objektif aneka pilihan. Saya rasa calon SPM di luar sana dah tahu dah aneka pilihan tu bentuknya macam mana. Tapi saya tunjukkan juga 2 bentuk soalan aneka pilihan. Yang pertama berbentuk seperti ini. Kita ada soalan, kita ada petikan, ada soalan dan juga kita ada pilihan jawapan A, B, C, D. Dan untuk soalan sebegini, calon-calon SPM di luar sana hanya boleh menjawab 1 jawapan sahaja. Tidak boleh lebih dari 1.
Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah soalan aneka pilihan seperti ini. Ada stimulus, kita ada soalan dan kita ada beberapa pilihan. 1, 2, 3 dan 4. Untuk soalan seperti ini, calon-calon mestilah memilih 2 jawapan yang tepat untuk soalan yang disoal. Okay, ada 2 bentuk soalan. Dan juga perkara yang penting sekali apabila anda hendak menjawab kertas 1 adalah anda juga mesti tahu setiap bab yang telah anda belajar dari bab 1 tingkatan 4 sehinggalah bab 10 tingkatan 5. Okay. Ini sebenarnya jejak pembelajaran ini sangat membantu calon-calon SPM untuk menjawab kertas 1. Okay, contoh. Okay, dalam bab 1 tingkatan 4 ada menceritakan tentang warisan negara bangsa. Okay, jika soalan itu dari bab itu, anda tahu bab itu dan sebenarnya memudahkan untuk calon-calon SPM menjawab. Dan contoh yang kedua adalah di dalam bab 6 tingkatan 5, cabaran selepas pembentukan Malaysia. Jika anda mahir tentang topik itu, sebenarnya sangat mudah. Okay, dalam kepala calon-calon sebenarnya dah tahu dah. Sebut je cabaran selepas Malaysia terbentuk, kita dah terbayangkan dah apa cabaran yang dihadapi oleh kerajaan ketika itu. Okay, dan seterusnya Syafiqah, daripada 40 soalan yang kita tanya dalam kertas 1 sejarah SPM, ada 20 soalan yang dikategorikan sebagai soalan mudah. Okay, sepatutnya calon dah boleh dapat menjawab 20 soalan daripada 40. Dan ada 12 soalan yang kita tanya berbentuk soalan sederhana dan hanya ada 8 sahaja soalan yang sukar. Dan jika anda ingin cemerlang sejarah kedua-dua kertas, anda mesti boleh dapatkan 32 jawapan yang betul daripada 40. Jika anda boleh jawab 40/40, syukur Alhamdulillah. Perfect 40. Yeah. Okay. Ini contoh Syafiqah, soalan aras mudah, soalan senang. Kita cuba jawab sama-sama. Adakah calon-calon di rumah boleh menjawab soalan seperti ini? Kerana soalan ini dikategorikan sebagai soalan yang sangat mudah. Saya rasa Syafiqah pun boleh bantu saya jawab soalan ini. Saya cuba, cikgu. Okey, Syafiqah. Majlis Perundangan Negara. Adakah Syafiqah tahu MAPEN ni apa? Majlis Perundangan Negara. Tahu, cikgu? Okey, kalau tahu itu pertama. Kalau Syafiqah tahu, kalau calon di rumah tahu, bagus. Itu sangat bagus. Kalau tak tahu, boleh abaikan. Tak ada masalah. Perkara yang kedua adalah rukun negara. Siapa yang tak tahu rukun negara? Agak susahlah. Agak susahlah di situ. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia, kita dah tahu dah rukun negara itu apa. Dan perkara yang ketiga untuk soalan ini adalah pada tahun 1970. Tak semua calon, tak semua kita tahu apa yang terjadi pada 1970 ataupun tahun sebelumnya 1969. Tetapi kalau kita adalah seorang yang kuat membaca, kita dah tahu dah 1969 tu apa yang terjadi. Ini susulannya, cikgu? Ya, susulannya. Okey. Okay. Pada yang tepatnya adalah 13 Mei 1969. Berlakunya rusuhan kaum. Dan pada tahun berikutnya, kita wujudkan rukun negara. Okay. Kalau soalan berbentuk ini, sebenarnya calon dah tahu dah sebenarnya rukun negara ini untuk apa. Betul, cikgu. Tak perlu tahu pun MAPEN tu apa. Ya, betul. Okey. Faham, cikgu? Okey, contoh adakah dengan rukun negara ikut logik? Ikut logik, jika kita tak ada ilmu, kita tak tahu. Adakah dengan rukun negara, kerajaan akan menyusun semula masyarakat? Hari ini Syafiqah duduk dekat sini, baca rukun negara, esok Syafiqah pindah. Adakah itu matlamat rukun negara? Rasanya bukan, cikgu. Bukan. Jadi kalau bukan,
Mudah je sebenarnya. Ya, betul. Okey, jawapannya cikgu saya rasa B, memperkukuh perpaduan negara. Itulah tujuan rukun negara antara yang penting. Ya. Sebab pada tahun 1969 berlaku rusuhan kaum. Jadi tahun berikutnya kita wujudkan rukun negara untuk kita satukan semula kaum tadi. Betul cikgu. Baiklah. Okey, itu adalah contoh soalan dan juga sebentar tadi sedikit pembahagian soalan bagi setiap aras, tapi saya pasti banyak lagi teknik menjawab soalan SPM yang kita nak rungkai. Tapi sebelum itu kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Berjutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid calon-calon SPM kita, jom kita kembali ke Sukses SPM 2022 bagi Berjutan, dan hari ini mata pelajaran kita Sejarah Kertas 1. Baiklah, untuk segmen ini kita akan beri fokus kepada teknik menjawab soalan. Jadi untuk tujuan itu Cikgu Azhari, silakan Cikgu. Okey Syafiqah, terima kasih. Kita sambung dengan tajuk seterusnya yang berkaitan tentang teknik menjawab. Kertas 1, sejarah 1249 Palang 1. Dan saya senaraikan di sini berdasarkan apa pengalaman yang saya ada, pengalaman yang tak seberapa ini. Saya senaraikan 4 cara untuk menjawab kertas 1. Yang pertama iaitu penguasaan topik. Okay, calon kena menguasai topik. Yang kedua, kita singkirkan pilihan jawapan. Yang ketiga, berdasarkan kata kunci. Dan yang keempat, mengikut logik dan munasabah. Okay, kita lihat yang pertama berkaitan penguasaan topik. Okay, untuk penguasaan topik, seperti mana yang saya nyatakan awal tadi, calon-calon sekiranya boleh, ambil tahulah turutan setiap bab. Kerana turutan itu akan membantu calon untuk menjawab. Okay, contohnya, soalan yang pertama, calon akan ditanya berkaitan dengan bab 1 tingkatan 4. Dan soalan 40, soalan yang terakhir akan ditanya soalan dari bab 10 tingkatan 5. Okay. Calon akan menjawab soalan berdasarkan kronologi susunan yang telah disusun dalam bab buku teks. Okay. Sekiranya calon bolehlah saya cadangkan, ingatlah turutan tersebut, dia akan membantu. Okay. Okay, yang kedua. Perkara yang kedua berkaitan dengan topik. Yang ini saya agihkan kepada beberapa era yang calon sebenarnya belajar dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Ada beberapa tahun. Yang pertama berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dalam era ini adalah era politik Melayu tradisional. Okay. Calon kena tahu dalam era tersebut apa yang jadi, siapa yang berkuasa, siapa yang ditadbir, bagaimana dengan hubungan luar dengan kerajaan-kerajaan yang lain, Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua pula, era awal penjajahan, bab yang kedua tingkatan 4. Macam mana penjajah datang ke negara kita, apa dia buat pada awalnya. Dan yang ketiga pula pada era perang. Sebut je pasal perang, saya rasa calon di rumah dah boleh tahu dah berapa jenis perang yang wujud dalam buku teks. Hanya ada 2 sahaja. Okay, 2 sahaja. Kalau ada 3 tu, saya tak tahulah buku teks mana yang dia baca. Okay. Yang ketiga adalah era 1946, yang mana British datang semula ke Tanah Melayu memperkenalkan sistem Malayan Union. Ingat 46, ingat Malayan Union. Dan yang seterusnya 1948, kita tentang Malayan Union, kita tak suka, kita wujudkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ingat 48, ingat Persekutuan Tanah Melayu. Yang seterusnya 1955, kita menuju ke arah kemerdekaan dan kita melaksanakan pilihan raya yang pertama 55. Dari Kesultanan Melayu Melaka sehinggalah 1955 kita belum merdeka. Ingat 1957, ingat merdeka.
Siapa tak ingat tarikh kemerdekaan? Tarikh paling penting di Malaysia. Ya, itu yang kita kena tahu 1957. Dan tarikh yang kedua sebenarnya yang calon kena ingat adalah 1963. Peristiwa terbesar sejarah besar untuk negara kita, iaitu pembentukan Malaysia. Kita bergabung dengan wilayah lain membentuk sebuah negara yang lebih besar. Dan juga pada tahun 1965, sebenarnya terjadi juga satu sejarah yang besar untuk negara kita. Kita singkirkan Singapura dari negara kita. Sebab itu Singapura tak ada sekarang. Dan juga pada zaman sekarang, macam mana Malaysia ditadbir oleh pemimpin-pemimpin kita. Jika anda boleh tackle, boleh dapatkan era-era ini sebenarnya membantu calon untuk menjawab. Okey, Syafiqah, saya tunjukkan contoh. Okey, contoh yang pertama, Raden Ajeng Kartini. Kalau ikutkan soalan ini, perkara yang pertama saya nak calon dapatkan maklumat adalah berkaitan Raden Ajeng Kartini. Tengok nama, kalau tak kenal nama, tak kenal orangnya, tak ada masalah. Cuba kita fikir, Raden Ajeng Kartini sebenarnya dari mana di rantau kita? Negara mana yang sesuai dengan nama Raden ni? Adakah kita Malaysia selalu guna Raden? Adakah Thailand menyebut Raden? Indonesia ya, Cikgu? Indonesia. Ya, Raden Ajeng Kartini sebenarnya Indonesia. Sebut Indonesia, kalau calon tahu kronologi topik tadi, Indonesia hanya ada di 2 bab sahaja. Sama ada di tingkatan 4 atau tingkatan 5. Tingkatan 4 berkaitan dengan bab 2, nasionalisme. Nasionalisme, kalau calon ingat yang tadi, dia di era awal penjajahan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menyatakan 2 karya, Hilang Gelap Terbitlah Terang, penulisan seorang puteri Jawa. Calon kena tahu sebenarnya karya ni apa? Puisi, sajak, novel, cerpen ataupun buku. Syafiqah rasa? Saya rasa itu ialah buku, Cikgu. Buku. Raden Ajeng ni telah menulis buku berkaitan tentang nasionalisme. Tapi cerita tentang apa? Kalau awal era penjajahan, bermakna kalau kita mula-mula dijajah, Syafiqah rasa kita suka tak dengan penjajah tu? Mestilah tak, Cikgu. Ya, mesti tak. Jadi kita cari benda-benda yang tak. Benda yang rakyat Indonesia tak suka. Adakah sebab ekonomi Indonesia maju, kita nak tentang penjajah? Tak, Cikgu. Tak, sebab kita dapat duit. Takkan kita nak tentang, kan? Betul. Yang kedua, adakah ekonomi kita ditindas and then kita tentang? Boleh jadi juga? Boleh jadi. Yang ketiga, adakah disebab pekerja-pekerja asing ni mengancam keselamatan kita? Kurang berkait dengan kita. Kurang ada kaitan. Yang ketiga, kelemahan sistem pentadbiran. Kurang berkait juga, Cikgu, rasanya. Jadi Syafiqah rasa mana lagi yang ada kaitan? Yang paling tepat, yang kaitannya ikut Cikgu sebutkan tadi, B, Cikgu, penindasan terhadap ekonomi. Ya, penindasan terhadap ekonomi. Raden Ajeng menulis tentang bagaimana rakyat Indonesia ni ditindas. Sebab itu wujudnya bab 2 ni, nasionalisme. Wujudnya cintakan negara. Kita ditindas dan kita baru wujud cintakan negara itu. Ya, betul, Cikgu. Okay, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini berkaitan tentang pakatan. Kalau sebut pakatan, saya ulang balik tentang jejak pembelajaran tadi, sebut je pakatan hanya ada di 2 bab. Sama ada di tingkatan 4 bab 3 ataupun di bab yang di tingkatan 5. Untuk tingkatan 3, sebut je pakatan mesti ada kaitan dengan perang. Okay? Dan satu lagi pakatan ada kaitan dengan parti politik. Tapi sekarang ni berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Pakatan dalam Perang Dunia Pertama. Saya rasa kalau calon faham cerita perang, calon dah tahu dah ada berapa banyak pakatan. Pakatan melibatkan hanya 2 pihak. Bukan melibatkan pihak yang ketiga. Okay, ada 2 pakatan. Dan disebutkan sini ada 3 negara membentuk satu pakatan. Apakah negara yang ketiga? Kalau calon kuasai topik, sebenarnya dalam jawapan calon dah boleh tahu dah jawapan dia apa.
Sebenarnya yang pertama, Syafiqah, Ya, cikgu. Austria dan Hungary sebenarnya tak wujud dalam Perang Dunia Pertama. Selepas Perang Dunia Pertama, baru wujud Austria, baru wujud Hungary. Itu ceritanya. Tapi dalam Perang Dunia Pertama, sebenarnya Austria dan Hungary ini bergabung. Sebenarnya dia satu negara, Austria-Hungary. Kemudian baru dia berpecah. Jadi tak mungkin B dan C. Ya. Sebab mereka adalah sebuah negara. Dia belum berpecah. Okey, B dan C kita dah singkirkan awal-awal. Jerman, antara Jerman dengan Rusia sekarang ni. Kalau calon faham cerita perang, calon dah tahu dah siapa sekutu Austria-Hungary. Sekutunya adalah Jerman. Okey, Jerman adalah sekutu Austria-Hungary. Dan bermakna X ini adalah Rusia. Okey, Rusia. Rusia ni sekutu Britain dengan Perancis. Mereka melawan Jerman, Austria-Hungary. Okey, dua pakatan tersebut. Okey, ini berkaitan dengan topik. Okey, contoh yang ketiga, ini senang je sebenarnya soalan yang ini. Yang pertama, senarai negeri. Sebut pasal senarai itu berkaitan dengan 3 senarai yang ada di Malaysia kita. Senarai negeri, senarai persekutuan, senarai bersama yang menunjukkan kuasa kerajaan tersebut. Ini pun sebenarnya kalau kita tengok pada keadaan sekeliling kita, sebenarnya dah boleh jawab soalan ini. Okey, contoh Syafiqah, adakah pertahanan dipegang oleh negeri masing-masing? Ya. Bukan, cikgu. Jadi, siapa yang pegang pertahanan sebenarnya? Menteri mana? Menteri Pertahanan, cikgu. Menteri Pertahanan. Kalau sebut Menteri Pertahanan, itu adalah kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Jawapan D tak boleh. Sama dengan kesihatan. Kesihatan dipegang oleh Menterinya. Kesihatan. Kerajaan persekutuan. Tak boleh sebab sekarang nak negeri. Adakah pelajaran dipegang oleh negeri? Bukan juga, cikgu. Kita ada Menteri Pendidikan. Dipegang oleh kerajaan persekutuan. Jadi sah jawapan dia adalah tanah. Tanah dipegang oleh negeri masing-masing, senarai negeri. Okey, saya laju sikit berkaitan tentang teknik yang kedua, iaitu menyingkirkan pilihan jawapan. Untuk menjawab soalan kertas 1, saya sarankan, saya cadangkan cari dahulu jawapan yang salah. Jangan cari jawapan yang betul. Kita cari yang salah dulu. Contoh, soalan seperti ini. Dia menceritakan tentang kad pengenalan. Okay, saya rasa semua ada kad pengenalan. Dan diperkenalkan pada tahun 1948. Kad pengenalan bukan pada zaman sekarang, pada tahun 1948. Dan clue dia dekat sini adalah bagaimana kad pengenalan tersebut boleh melemahkan komunis dengan hanya kad pengenalan sahaja, Syafiqah. Adakah, saya tanya Syafiqah ya? Ya, cikgu. Adakah kad pengenalan itu boleh memberi wang kepada tentera? Oh, tidak, cikgu. Tidak sama sekali. Kad pengenalan bukan untuk dijual beli. Jadi jawapan C dah totally salah. Jadi singkirkan. Dan boleh conteng kertas soalan. Okey. Conteng sahaja kertas soalan, tak ada masalah. Jangan biarkan kosong. Okey, gariskan dia. Kalau saya ajar, ambil pen, garis. Jangan lagi tengok jawapan itu. Betul. Okey, tengok jawapan lain. Sebenarnya, Syafiqah, adakah kad pengenalan ni senang kita nak kira penduduk? Tak boleh, cikgu. Banyak sangat kan? Banyak sangat. Takkan kita nak kumpul kad pengenalan sorang-sorang dan kita kira? Tak mudah. Ada cara yang lagi mudah lah, tapi bukan menggunakan kad pengenalan. Bukan guna kad pengenalan. Jadi sebenarnya kad pengenalan ini, jawapan yang mudah, jawapan dia adalah memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti orang awam. Seperti mana saya ambil perbandingan seperti sekatan jalan raya. Macam mana kita nak cari orang salah dalam sekatan jalan raya, kita tengok kad pengenalan. Sama juga waktu zaman komunis. Singkirkan jawapan yang awak rasa memang betul salah. Okay, kita cari salah dulu. Okey, soalan yang kedua.
dia bagi di sini sebelum merdeka. Sistem pendidikan sebelum merdeka. Kalau sebut sebelum merdeka, kita masih dijajah. Penjajah kita memperkenalkan sistem pendidikan vernakular yang berdasarkan bahasa ibunda masing-masing. Okey, bahasa Melayu satu sekolah, bahasa Cina satu sekolah, bahasa lain satu sekolah. Okey. Dan sistem pendidikan ini yang kedua dia kata tidak dapat mewujudkan perpaduan. Pendidikan tidak menyatukan kaum. Okay, dia kata kenapa? Kenapa pendidikan tak boleh menyatu padukan kaum? Adakah sebab duit tak ada? Peruntukan kewangan terhad. Adakah kita nak menyatu padukan kaum kita perlukan duit? Tak perlu Syafiqah, tak perlu. Kalau kita nak bersatu tak payah duit. Tak payah. Percuma je perpaduan tu. Okey, kita singkirkan awal-awal. Okey, yang kedua, adakah disebabkan kemudahan asas tak ada? Kita kurang kemudahan, kita tak boleh bersatu. Logik tak kat situ Syafiqah? Tak ada kaitan. Sekolah daif pun kita boleh bersatu. Betul cikgu, setuju. Boleh. Jadi antara B dengan C, kurikulum berbeza. Kita tak boleh bersatu. Ataupun tenaga pengajar tak ada, kita tak boleh bersatu. Kalau tenaga pengajar tu tak ada kaitan juga cikgu? Tak ada kaitan. Sebab kalau cikgunya seorang satu sekolah pun, cikgunya pun boleh menyatu padukan. Betul cikgu. Kaum. Jadi jawapannya di sini adalah kurikulum yang berbeza. Syafiqah belajar benda lain, saya belajar benda lain, kita belajar benda berbeza. Macam mana kita nak bersatu? Betul cikgu. Kalau kita belajar benda yang sama, insya-Allah boleh. Mudah dibincangkan. Mudah Okey cikgu, dibincangkan. baiklah. Banyak juga teknik menjawab kertas satu bagi mata pelajaran sejarah yang dikongsikan, antaranya menolak ataupun menggariskan pilihan jawapan yang tidak tepat, dan juga kita perlu penguasaan topik juga kan, kefahaman menyeluruh. Jadi kita akan sambung teknik menjawab selepas ini. Jadi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, jom kita teruskan ulang kaji dalam mata pelajaran sejarah bagi kertas 1 bagi slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Dan hari ini kita beri fokus kepada teknik menjawab, dan antaranya kita akan menuju ke bagaimana hendak mengeluarkan kata kunci daripada soalan-soalan. Jadi untuk tujuan itu kita jemput Cikgu Azhari untuk mulakan. Cikgu, kata kunci ni macam mana kita nak praktikkan dalam menjawab soalan cikgu? Okey, baiklah. Untuk cara yang ketiga ni, kata kunci, saya tak payah nak explain panjang-panjang lah. Kita terus tengok soalan. Boleh? Okey, soalan yang ini. Masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dan yang diperintah. Pegang kepada pemerintah dan yang diperintah. Sekarang ni pada era Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintah ketika itu rasa-rasanya siapa Syafiqah? Semasa bila ya Kesultanan Melayu Melaka? Sultan. Ya, Sultan cikgu. Ya, Sultan. Sultan adalah pemerintah. Yang diperintah? Yang diperintah rakyat. Rakyat. Jadi maknanya sekarang kata kunci di sini adalah Sultan dan rakyat. Okey, saya suka kalau bercerita tentang pemerintah dan rakyat ni, saya jadikan saya seorang sultan. Boleh Syafiqah? Saya jadi rakyat lah jadi rakyat. Okey. Apakah tanggungjawab saya, minta maaf, apakah tanggungjawab rakyat Syafiqah kepada saya? Okey, sekarang ni soalan dia hanya berkaitan dua pihak sahaja, antara Syafiqah dengan saya. Adakah Syafiqah pula, adakah rakyat menjamin keselamatan seorang sultan? Adakah rasanya itu tugas rakyat? Bukan, rasanya itu tugas mentadbiran ataupun sultan ke cikgu? Dia ada pegawai dia untuk menjaga keselamatan diri sultan. Jadi kita singkirkan keselamatan. Yang kedua, sekarang ni ingat dia, calon-calon di rumah, ini antara dua pihak sahaja. Antara saya sultan dan juga dengan rakyat. Dua pihak sahaja. Adakah rakyat menjamin keamanan negara?
Sekarang ni ingat calon-calon di rumah, ini antara rakyat dengan Sultan, antara Syafiqah dengan saya. Ya. Sepatutnya Syafiqah kena jaga keamanan diri saya. Macam bukan je cikgu. Bukan. Ada silap tu. Silap sebab soalan dia antara kita dua, bukan antara orang lain, bukan melibatkan orang lain. Yang ketiga, adakah rakyat kena memantapkan pentadbiran? Dah sebut pentadbiran tu mestilah pentadbir yang mantapkan. Pentadbir. Jadi pentadbir kat sini siapa? Pentadbir ataupun sultan. Ya? Sultan saya. Saya yang kena mentadbir, bukan Syafiqah. Betul. Jadi faham kata kunci itu betul-betul dan dia boleh membantu calon untuk menjawab. Jadi jawapannya adalah setia kepada Sultan. Rakyat kena setia kepada Sultan. Itulah tanggungjawab golongan-golongan yang diperintah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay, itu maksud kata kunci. Pegang pada kata kunci. Okay, contoh soalan yang kedua. Sistem pendidikan pada zaman penjajah. Sekarang ni kata kuncinya juga berkaitan dengan sistem pendidikan. Okay. Dan kata kunci yang kedua berkaitan dengan nasionalisme. Ingat nasionalisme, tanamkanlah dalam minda anda, nasionalisme itu adalah cinta akan negara. Persoalannya sekarang, mengapakah dengan sistem pendidikan itu boleh menyebabkan wujudnya semangat cinta akan negara? Okay. Kita tengok yang pertama, A. Kemasukan kaum imigran tidak terkawal. Rasa-rasanya Syafiqah. Orang asing yang datang ke negara kita bekerja, ada kaitan tak dengan pendidikan? Tak, cikgu. Langsung tidak. Langsung tak ada kaitan. Langsung tak ada kaitan. Sekarang ni pegang kepada pendidikan. Yang kedua, kemunculan ramai golongan intelek. Golongan intelek Syafiqah ada kaitan tak dengan pendidikan? Ada, cikgu. Sebab cikgu sebutkan ini sistem pendidikan dan juga nasionalisme yang berkait dengan cintakan negara. Jadi ada, cikgu. Ya, ada. Golongan intelek itulah berada dalam sistem pendidikan. Okay, kita tengok C. Adakah dengan pendidikan kita melahirkan orang-orang bangsawan? Tidak. Maksudnya golongan-golongan kerabat-kerabat diraja ni lahir melalui sistem pendidikan? Tidak, sudah sedia ada, cikgu. Sedia ada. Okey, memang dah sedia ada. Yang keempat, kepelbagaian sukatan mata pelajaran. Rasa-rasa ada kaitan tak dengan sistem pendidikan mata pelajaran? Tidak, cikgu. Ada sedikit tapi bukan secara bukan terus. Jawapan dia. Okey. Jadi antara B dengan D ada kaitan dengan pendidikan, tapi jawapan yang tepat adalah golongan intelek muncul dalam sistem pendidikan itu yang menyebabkan kita wujudnya semangat cinta akan negara. Semudah itu je, Syafiqah. Ya, cikgu. Okey, saya sambung. Kita bagi contoh yang ketiga. Dan kali ini saya nak calon dekat rumah fikirkan jawapan dia bersama-sama dengan saya. Konsep daulat. Yang pertama, untuk soalan ni kata kunci dia adalah konsep daulat. Okay, kalau tak tahu konsep daulat, saya sambung kepada politik. Sebut politik ada kaitan dengan pemerintahan pentadbiran. Kalau tak ada clue lagi, saya bagi lagi kata kunci yang ketiga, Melayu tradisional. Sebut Melayu tradisional, tadi saya kata ada kaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi daulat tu kat mana? Dekat Sultan lah, cikgu. Dekat Sultan? Kat mana kita sebut rasa-rasanya, Syafiqah? Di kedudukan raja-raja. Kedudukan raja, ada kaitan dengan raja. Dan kalau kita tengok filem-filem lama, jumpa Sultan, kita akan sebut Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Sebut Tuanku ada kaitan dengan raja. Jadi jawapan 1, 2, 3, 4 yang mana ada kaitan dengan raja? 1. Ini dah terang-terang nampak dia tulis kat situ. Memperkukuh kedudukan raja. Raja. Jawapan 1 memang betul. Ya. Okey, daulat tuanku, sultan, raja. Memperkukuhkan kedudukan raja. Jadi jawapan 1 betul. Tengok pilihan A, B, C, D. Okey, kalau jawapan 1 betul, antara A, B, C, D, yang mana ada jawapan 1, Syafiqah? A dan B, cikgu. A dan B ada 1-1. Jadi ada pilihan yang kedua antara 2 dengan 4. Okey, tengok jawapan 2.
memperluas peranan golongan pembesar. Daulat tuanku. Ya. Adakah tuanku tu pembesar? Bukan, cikgu. Bukan. Bukan. Jadi 1, 2 tak boleh pakai. Jadi jawapan A 1 dan 2 dah terkeluar dari senarai jawapan lah. Dan terus dapat jawapan, Terus cikgu? dapat jawapan dia adalah 1 dan 4. Kita tengok jawapan yang keempat. Ya. Betul atau tidak? Kena semak, mengikat kesetiaan rakyat terhadap raja. Disebut dekat situ. Jadi kalau dah sebut raja ada kaitan dengan daulat tuanku, jawapan dia adalah 1 dan 4. Okey. Wah, begitu mudah ni kalau kita dapat mengenapasi kata kunci kan, cikgu? Ya, betul. Okey. Dan kita teruslah kita uji lagi satu soalan berkaitan dengan kata kunci. Sebenarnya untuk menjawab soalan sejarah kertas satu ni, sebenarnya kalau anda ada basic berkaitan dengan sejarah negara kita, sebenarnya sangat mudah lah, sangat mudah. Okey. Yang keempat, politik. Tadi saya kata sebut politik, ingat pentadbiran, ingat pemerintahan. Yang kedua, 1948. Awal-awal tadi saya dah sebut 1948 tu sebenarnya apa jadi. Dah disebutlah dekat sini. Berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Dan kata kunci yang ketiga sebenarnya ini, orang Melayu. Agak-agak apa kaitan politik 48 orang Melayu? Ada kaitan dengan orang Melayu? Adakah okey, sebelum kita jawab, okey, calon-calon di rumah, anda fikir sekejap. 1948, jawab soalan saya ni, adakah dah merdeka atau belum? Okey, cikgu. Belum. Betul. Okey, 48 belum. Sebab tu kena tahu tarikh merdeka bila. Okey, 48 belum merdeka. Adakah sebelum merdeka kita dah ada kuasa mengawal pentadbiran? Tidak, cikgu. Kita dikawal oleh penjajah. Ya. Penjajah yang kawal pentadbiran, bukan kita. Jawapan A tak boleh pakai. Okey, jawapan B. Parti-parti politik digabungkan. Okey, saya rasa ini kita skip. Ramai yang tak tahu. Dan yang ketiga, syarat kerakyatan dipermudah. Nak jadi warga negara kita longgarkan syarat kerakyatan. Syafiqah rasa kita sokong ke kita bantah? Mungkin kita bantah, cikgu. Kita bantah tak boleh. Terlalu mudah pula Terlalu kan? mudah tak boleh. Jadi itulah jawapan dia. Okey, minta maaf. Syarat kerakyatan dipermudah, kita tak boleh pakai. Bukan jawapan dia. Tapi sekarang ni, apa yang diperjuangkan oleh orang Melayu adalah kita nak diiktiraf. Orang Melayu nak diiktiraf sebagai penduduk asal. Okey, itu jawapan D. Okey, dan teknik yang keempat. Okey, teknik yang keempat sebenarnya teknik yang jika anda calon baca buku tapi dalam Dewan Peperiksaan tiba-tiba kita jadi blank, kita jadi blur. Ya. Okey, gunakan teknik yang keempat. Fikir logik, jangan main buah dadu. Itu saya tekankan lagi sekali, jangan baling buah dadu, jangan. Orang kata jangan hentam lah. Jangan hentam. Kena ada logik sedikit. Sebab kadang-kadang kita ulang kaji tu, kita hilang apa yang kita ulang kaji cepat-cepat tu. Pecutan katanya. Ya, fikir sikit. Fikir. Tapi secara logik. Contoh, kasut. Isu kasut. Isu kasut yang kedua, nasionalisme. Tadi kata nasionalisme adalah cintakan negara. Apa kaitan kasut dengan cintakan negara? Kita tengok logik dia dekat mana. Adakah sebab kita nak mempertahankan industri tradisional kasut? Orang dulu tak pakai kasut. Kita kebanyakan pakai slipper. Bukan tradisional bukan tu. tradisional. Yang kedua, adakah mempertahankan kesucian agama? Tak pasti. Kita terus ke C. Adakah kasut ini penting untuk rakyat? Yang menyebabkan kita cintakan negara? Okey, anda fikir. D, adakah kasut ini adalah hak pembesar? Macam tak logik. Okey. Jadi antara A, B, C, D sebenarnya yang paling logik adalah kesucian agama. Fikir sebentar. Kalau tempat ibadat anda ada orang asing masuk, kita tak ada masalah. Tapi kalau masuk tempat ibadat pakai kasut, saya rasa
semua orang marah. Ya. Perlu Marah. dalam keadaan bersih ya cikgu. Ya, dalam keadaan bersih. Itulah yang menyebabkan kita wujudkan semangat cintakan negara. Kerana budaya orang asing memakai kasut di dalam rumah. Tapi bukan budaya kita. Betul. Tapi bila dia buat dekat tempat kita, kita akan jadi marah. Okey, contoh soalan yang kedua. Kenapa negara kita menjadi tumpuan? Okay, sekarang ni pada abad ke-16 sebelum merdeka, orang asing dah start datang ke negara kita. Fikir logik. Sebuah negara tu penduduk dia sangat ramai. Adakah kita nak pergi, Syafiqah? Kita nak kerja dekat negara tu? Tidaklah cikgu, agak sesak dan sangat. susah kadang-kadang nak dapat pekerjaan juga. Ya, pekerjaan susah nak dapat. Jadi satu salah, A, B, C, D yang ada satu, A, B. A, B dah tak boleh pakai. Tengok C, D. C dengan D yang mana ada sama? 3 cikgu. 3. Jadi jawapan 3 betul. 3 sumber asli pelbagai. Ya. Sekarang kita nak cari lagi satu. Adakah lokasi strategik ataupun tenaga buruh banyak? Kita nak cari kerja dekat negara orang. Ya. Tapi negara tu dah banyak pekerja. Adakah mereka memerlukan kita? Tidaklah cikgu. Tidak. Jadi jawapan 4 salah. Jawapan dia adalah 2 dan 3. Itu jawapan dia. Okey, 2 dan 3. Okay, fikir seperti itu. Jangan main, kata Syafiqah tadi, jangan main tam. Jangan baling dadu. Jangan. Sebab sejarah ni kita tengok ada juga logiknya dalam jawapan dia kan. Betul. Okey. Okey, dan ini jatah negara. Okay, contoh soalan logik saya bagi jatah negara dan dia bagi dekat sini kenapa jatah negara penting. Okey, ini hanya sekadar sebuah logo. Dan kenapa logo ni penting dekat kita? Adakah dengan logo ini boleh memantapkan kuasa pemerintah? Okay. Tengok je logo pemerintah kita berkuasa. Tak. Pemerintah kita berkuasa, kita tengok cara dia kerja macam mana, cara dia mentadbir macam mana. Bukan kita tengok dekat logo. Okay. C tak boleh pakai. Adakah dengan logo ini boleh memperkukuhkan hak kita? Kita nakkan hak kita, tengok logo. Logik tak kat situ? Tidak, kuranglah cikgu. Kurang. Kalau kita nak tuntut hak kita, kita kenalah, kalau dari sudut ekonomi, kita kena kerja. Bukan tengok logo dapat duit. Betul. Tak logik. Tak logik dekat situ. Okay. Adakah dengan logo ini menandakan ekonomi kita maju? Mungkin logo sebagai penanda tapi tak berkait dengan apa yang logo itu simboliknya. Ya. Kalau nak tengok ekonomi kita maju, bukan tengok dekat jatah negara. Betul. Tengoklah duit kita banyak ke tidak. Baru tahu kita ekonomi kita maju. Tengok kerja kita banyak ke tidak. Tengok kat situ. Betul, jadi jawapan dia dengan jatah negara sebenarnya menjadi simbol perpaduan. Okay, perpaduan antara kaum. Inilah fungsi jatah negara. Sekali lagi saya ingatkan untuk menjawab ke 40 soalan, jawab dahulu soalan yang calon tahu jawapan dia. Kalau calon tak tahu, jangan main baling dadu. Fikirkan logik. Okay, dan untuk yang seterusnya, dalam jangka masa tak sampai 2 bulan. Tak sampai sebulan lah. Tolak weekend, tolak cuti. Betul. Apa. Dah dekat dah kita ni. tinggal beberapa hari. Jadi persediaan menjelang peperiksaan, saya sarankan buatlah 3 perkara ini. Yang pertama, latih to be. Yang kedua, bacalah buku teks. Tapi jika kurang minat membaca buku teks itu kita telah adakan di media sosial. Okay? Buka telefon, scroll buku teks tu di media sosial. Bukan scroll media sosial lain-lain. Scroll buku teks di media sosial. Ingat nak SPM. Nak SPM. Yang ketiga, berkaitan dengan nota ringkas. Okay, yang pertama Syafiqah berkaitan dengan latih to be. Untuk kertas 1, mahirkan diri anda, diri calon semua untuk menjawab kertas 1 dengan membuat latih to be yang banyak. Okay, untuk mahir kertas 1 memang perlukan kemahiran. Tapi kemahiran itu diasah melalui latih to be, latihan.
buat sahaja mana-mana latihan yang ada dalam buku teks atau mana-mana latihan objektif yang ada di pasaran ataupun latihan yang berbentuk kuizis atas talian. Okey, boleh buka telefon, buka gadget masing-masing dan ambil link ini untuk anda dapatkan soalan-soalan berbentuk atas talian sambil jawab rujuk buku teks yang pertama. Yang kedua, kalau tak suka permainan kuizis, boleh gunakan Google Form ini untuk menjawab soalan-soalan atas talian. Okay, yang kedua, sekarang ni kita dah maju. Kalau calon-calon suka menjawab secara buku, silakan. Kalau calon rasa buku itu, buku-buku latihan itu sangat menyukakan, kita ada cara yang lebih mudah. Yang ketiga, yang kedua, pembelajaran di media sosial. Kita ada guru-guru pakar satu Malaysia yang mengajar di media-media sosial. Yang pertama di channel YouTube. Carilah. Bukalah minda anda untuk menerima fakta sebanyak-banyaknya dalam masa yang singkat ini. Okay. Yang kedua, bukan setakat di channel YouTube. Di TikTok juga telah ada channel-channel yang mengajar sejarah. Ya, cikgu. Bukan setakat menari, bukan. Ya, kita dah jadikan laman ini sebagai laman pembelajaran. Betul, cikgu. Dan juga kalau ada nota ringkas yang kita boleh buat ataupun yang sedia ada pun boleh rujuk, kan, cikgu? Ya, boleh rujuk juga nota-nota ringkas ini untuk memudahkan calon membaca sejarahlah untuk memahirkan diri anda menjawab kertas satu. Baiklah, Cikgu Azhari, itulah 3 persediaan menjelang pentaksiran kita, ya. Jadi amalkan 3 itu dan insya-Allah anda boleh lulus dalam mata pelajaran kertas satu sejarah. Okey, kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Dan untuk segmen kali ini, mungkin kadang-kadang nak beritahu sedikitlah, kita punya calon SPM ada sedikit keliru ataupun lupa untuk menjawab soalan. Jadi mungkin kita boleh sedikit ketengahkan bagaimana antara calon-calon ni, apa kelemahan yang mereka hadapi sebelum semasa mengulang kajian ataupun sebelum ujian dia, yang kita perlu rungkai supaya dapat elakkan, cikgu. Ya, Syafiqah. Berdasarkan pengalaman saya lah, calon-calon SPM ni melakukan beberapa perkara yang tak sepatutnya mereka lakukan. Okay, yang pertama, untuk kertas satu, calon-calon hanya membaca buku teks tanpa membuat latihan. Itu kelemahan calon-calon. Untuk calon mahir menjawab kertas satu, seperti tadi saya sarankan buat latih tubi banyak kali. Bukan setakat membaca sahaja. Atau menghafal sahaja. Menghafal sahaja, betul. Okay, untuk mahir kertas satu, latihan itu penting. Kita ada banyak set soalan di luar sana, buat banyak kali dan mana tahu antara soalan itu keluar dalam SPM, kita tak tahu. Jadi calon dah mahir dah nak menjawab soalan-soalan itu. Okay, yang pertama, tidak membuat latihan. Yang kedua, calon-calon membuat latihan. Itu dah bagus. Tapi mereka tidak merujuk buku teks. Bermakna latihan tersebut dibuat secara buta tuli sahaja, tanpa merujuk buku teks. Okay. Untuk mahir kertas sejarah SPM, untuk mahir kedua-dua kertas, kertas satu dan juga kertas dua, sambil buat latihan kertas satu, sambil-sambil itu kita ulang kaji kertas dua. Okay. Dalam soalan objektif, kalau yang berbentuk kertas, conteng kertas itu. Apa fakta-fakta tambahan yang boleh kita keluarkan? Sambil kita jawab kertas satu,
Sambil situ ada nota tambahan yang boleh kita guna pakai untuk menjawab kertas dua. Dua dalam satu. Aha, baiklah. Jadi jangan setakat belajar kertas satu, tapi kertas dua kita abaikan. Apa kata kita buat serentak sekali. Okay? Tak merujuk buku teks. Yang ketiga, tidak membuat catatan atau contengan. Yang ini sewaktu SPM. Dah dapat kertas SPM, anda dah selak-selak kertas itu. Kalau dah gugup tu, tarik nafas, istighfar dulu. Selalu itu terjadilah. Dah takut sangat. Jadi sambil-sambil jawab, sambil conteng kertas soalan. Masalahnya sekarang Syafiqah, calon takut untuk menconteng kertas soalan. Saya pun tak pasti apa sebabnya. Conteng sahaja. Itu adalah hak calon semua. Okey, conteng kertas soalan. Ingat tadi, awal-awal tadi saya dah terangkan kertas 1 pada jam 8 pagi, kertas 2 pada jam 10.30 pagi. Anda hanya ada senggang masa lebih kurang 1 jam untuk study kertas 2. Wah. Okey. Mana ada 20 bab untuk study dalam masa 1 jam. Tak cukup. Sempat tu. Kalau tak sempat, memang tak sempat. Sambil buat kertas 1 tu, ulang kaji. Manfaatkan 60 minit masa yang diberikan. Okey. Tambah nota dekat situ, tambah catatan apa yang boleh tambah conteng. Okey, contenglah. Lagi sekali. Conteng. Jangan takut. Jangan sebab takut. Bukannya akan dirujuk sebagai dalam bila dinilai kan cikgu? Ya, tidak. Okey. Yang keempat, ini juga sewaktu SPM, calon tidak menyemak jawapan. Okey. Calon akan menandakan jawapan di kertas soalan. Dan jawapan itu akan dipindahkan ke dalam kertas OMR, kertas objektif yang calon perlu hitamkan. Okay? Selalunya kesilapan terjadi apabila di kertas soalan jawapan lain. Dipindahkan jawapan lain. Jadi sebab itu saya cadangkan semak balik. Adakah tally antara kertas jawapan dekat kertas soalan dengan kertas OMR? Sebab jawapan yang kita nak pilih adalah di kertas OMR itu. Betul, cikgu. Bukan di kertas soalan. Itu kalau terlepas satu je jawapan, semua daripada bawah tu boleh salah kan cikgu? Betul. Jadi jangan buat kesilapan yang saya rasa kesilapan yang tak sepatutnya lah. Dan yang kelemahan yang terakhir adalah ini kecuaian yang tak sepatutnya calon buat adalah tidak memadam dengan cermat kertas OMR tadi. Okay, ingat, kertas OMR anda kena hitamkan. Tapi janganlah confident ni Syafiqah. Ini jawapan dia. Habis dia hitam tekan betul Syafiqah. Tapi bila semak balik, jawapan tadi salah. Sila padamkan hitam tadi yang anda buat tadi dengan betul, dengan sila habiskan. Kalau tak habis, anda buat jawapan satu lagi, bermakna dalam satu soalan ada dua jawapan. Kita tak boleh nak kira yang itu. Mesin tak boleh. Terima kasih cikgu. Baiklah, boleh tak kita dapatkan sedikit rumusan ringkas daripada cikgu untuk hari ini? Okay, secara rumusannya untuk kertas 1, jika anda nak mahir menjawab soalan objektif adalah dengan membuat latihan. Buat sahaja latihan dan rujuklah buku teks. Okay, kalau tak ada rujuk buku teks, rujuklah nota-nota yang ada pada tangan calon. Okay, yang penting anda buat latihan banyak-banyak dan belajar. Baiklah cikgu, terima kasih atas pesanan tersebut. Begitulah dia daripada Cikgu Azhari. Terima kasih cikgu kerana berkongsi tips dan teknik menjawab soalan kertas 1 bagi mata pelajaran sejarah. Dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Yati, kerana berada bersama kami pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua. Saya doakan anda sukses dan berjaya lulus dalam kertas 1 sejarah. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye semua.